Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita dah mulakan dengan bacaan Ummul Furqan tadi. Maka sesungguhnya sebelum kita mulakan segala pengajian kita ini, mudah-mudahan dengan kita memperbaiki dan memperelokkan dan juga memperbaharui niat kita ini, Allah akan memandang setiap langkah kita dan setiap apa yang kita pelajari ini, dan akan dapat kita amalkan bersama, insyaAllah. Kita akan mulakan insyaAllah berterusan bila bersama dengan saya ini, ataupun mana-mana asatizah saya percaya. Kita mulakan dengan niat sebelum pengajian, insyaAllah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nawaitu wa nawaina. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin. Allahumma amin. Sedikit pengamalan bacaan sebelum pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa 'adika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na abu laka bi ni'matika 'alaina wa abu bi dzunubina faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Rahman, faghfir lana ya Rahim, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab 'indaka yawm al-qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab 'indaka yawm al-qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab indaka yawmal qiyamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita memulakannya, boleh tak kita menghabiskan hari ini sebelum kita bertemu dengan maghrib ini dengan membaca selawat Nurul Mubin ini sebanyak 3 kali saja. Selalunya saya akan baca suratul Kahfi kan, tapi oleh kerana saya ma'zurah, jadi hari ini ada berbaki hari terakhir ni sempat lagi lah kalau nak baca sekurang-kurangnya 10 ayat awal atau 10 ayat terakhir. Tapi untuk ni kita mulakan dengan surat Nurul Mubin sedikit 3 kali saja, insya-Allah. Bismillah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu man walah. Nasihat yang ketiga bagi kitab nasihat buat hati ini, susunan dan karangan Al-Alamah Habib Ali Zainal Abidin hafizahullah ta'ala ini. Tajuk hari ini adalah satu tajuk di mana kalau kita mengerti dengan hati yang lapang, dengan hati yang lurus, dengan hati yang bersungguh-sungguh melakukan segala urusan keduniaan kita ini, kita pasti berkejaran, bersungguh-sungguh
tidak akan menghiraukan dunia ini sebenarnya, tetapi rupa-rupanya dunia ini adalah jalan bekalan menuju akhirat. Jadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita kena sedar satu perkara yang sangat besar. Dunia ini, bahasa mudahnya, bukan kita yang punya. Kena letak dalam hati dan jiwa kehidupan segala-galanya. Dunia ini bukan kita yang punya. Dan kalau dia bukan kita yang punya, dunia ini bukan kita yang punya, pemiliknya adalah yang maha berkuasa. Kerana dengan kekuasaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kadang-kadang kita tak nampak dengan mata kasar kita, lebih dengan mata hati kita, tanda kita mengetahui bahawa dunia ini bukan kita punya, kita tidaklah terlalu leka dengan dunia. Satu, kita tidaklah terlalu susah hati dengan dunia ini. Dua, dan akhirnya dunia ini hanya sebagai satu tempat untuk kita singgah. Tiga perkara ini perlu ada di dalam pemikiran kehidupan, juga perjalanan kehidupan kita. Kita fikir perjalanan hidup kita dan juga apa yang kita nak buat kat dunia ni. Sebab kita akan tinggalkan dunia ni. Allahumma salli ala Muhammad. Apabila tiba masanya, manusia pasti akan meninggalkan dunia dan menuju ke akhirat. Dan akhirat inilah tempat kekal abadi, yang di mana di sana tiada akan ada lelah lagi, tiada akan ada resah, tiada juga akan ada permasalahan yang seperti mana kita di dunia ini. Dan Allah jadikan kita ini bukan untuk hidup kekal di dunia. Perjalanan kita menuju akhirat adalah sangat pendek sebenarnya. Manusia di dunia masanya sangat pendek dan seketika sahaja dibandingkan kehidupan di hari akhirat. Sekarang ni kita melihat dunia di depan mata. Akhirat seperti jauh ke depan. Tapi hakikatnya dunia ini hari ini akan ditinggalkan dan dilupakan. Hari ini pukul 5.30, 5.34. Kita ingat kita buat sesuatu perkara baik, iaitu berada dalam majlis ilmu. Walaupun pukul 5 ni banyak sungguh majlis ilmu, Allah pilih kita dalam majlis ilmu yang ini. Walaupun sebenarnya kalau ada 3-4 handphone tu, mungkin ada orang yang pergi sebelah sana, sebelah sini. Saya pun buat juga gitu kadang-kadang. Tapi kalau saya mengajar, taklah buat macam itu. Tapi kalau saya belajar, so saya nampak beberapa kelas itu, saya akan mengambil peluang dalam setiap kelas itu untuk kita sekurang-kurangnya, apa saya punya selalu pesanan, kita singgah. Kita singgah lah. Kita dah letak nama kita dekat jalan menuju akhirat ini. Dan inilah yang disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat kehidupan dunia yang perlu kita benar-benar renungi ini dan ingat dan tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang bahu seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Sahabat, kakak, ibu-ibu, perempuan hajah, hadirin-hadirat yang bersama, juga di FB saya, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kalau bersama dengan sahabat, sahabat tak akan rasa dia terabai, bahasa manusia. Bahasa kehidupan Nabi SAW, dia tak disia-siakan. Ataupun dia akan rasa dia adalah yang paling disayangi dan dihormati. Kalau kita boleh buat begitu, walaupun bukan 100% kita boleh buat orang yang berada dekat dengan kita, sekurang-kurangnya kita ada Allahumma salli ala Muhammad, azam dan juga niat, aku nak buat macam mana Nabi buat lah. Kalau aku duduk dengan seseorang, di mana-mana pun, nak kita kongsi sesuatu dengan mereka, so duduk macam rasa orang tu dekat dengan kita. Itulah yang Nabi lakukan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa radhu'an. Lantas baginda memberi nasihat kepada Abdullah bin Umar dan menyatakan bahawa
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hiduplah di dunia seolah-olah kamu seorang manusia yang asing, ataupun kamu sedang dalam perjalanan dan kamu sentiasa merentasi sesuatu kawasan, satu tempat kepada satu tempat yang lain. Kita pernah diuji oleh Allah SWT tak boleh merentas satu tempat ke satu tempat pun tak pernah. Tak boleh, minta maaf. Tak boleh. Tapi Allah kembalikan nikmat ini. Nikmat apa? Nikmat merentas bukan setakat kawasan perumahan, bukan daerah, malahan negeri, negara dan sekarang seluruh dunia kembali. Pengajaran daripada nasihat Nabi SAW ini, dalam hadis ini ada dua pengajaran yang sangat berguna dalam kehidupan kita dan besar untuk kita fikirkan. Kedua-dua pengajaran yang akan saya kongsikan ini, yang telah disusun oleh Habib Ali Zainal Abidin Hafizahullah Ta'ala ini, menjadi bukti jelas bahawa dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan ataupun tumpangan saja. So jangan rasa kita kekal kat dunia. Jangan ada rasa begitu. Ini adalah, minta maaf cakap, kita ada suami, ada pasangan. Pernah dengar cinta mati tak? Cinta mati Dia cinta ni je. Kalau datang yang lain tu memang tak ada. Tapi kalau dah meninggal pun itu aje lah. Cinta mati. Dia yang cakap untuk diri dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibaratnya apabila dia mendapat sesuatu nikmat, dia rasa nikmat tu akan kekal pada dia. Dia takkan jadi begitu kan? Dia takkan jadi begitu. Tak ada yang kekal di dunia ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baru masuk dan memberi salam. Itu sahabat di habis saya. Alhamdulillah, terima kasih singgah. Tidak ada perkara yang kekal, tidak ada manusia yang kekal, tak ada makhluk yang kekal, tak ada segala perkara pun yang kekal kecuali bekalan-bekalan kita untuk menuju Allah Azza wa Jalla. Akhirat itu adalah Allah. Yang kita akan bertemu dan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kita akan duduk di hadapan Allah kelak. Sama ada satu perkara, dua perkara ini akan berlaku. Satu kita malu, satu kita akan berbangga. Malu, berbangga. Berbangga dengan apa yang kita lakukan di dunia. Kat dunia jangan bangga dulu. Kat dunia kita kena rasa rendah diri dan malu. Kerana pengajaran dan bukti jelas bahawa dunia ini diabadikan sebagai tempat kita menumpang saja. Dia tak ada lebih daripada tu pun. Suami juga adalah tempat tumpangan. Anak-anak juga adalah tempat kita berkongsi nikmat dunia ini sementara. One fine day, kita semua akan meninggalkan perkara ini ataupun mereka akan meninggalkan kita. Sesiapa yang menyintai dunia melebihi daripada segalanya. Melebihi daripada segalanya. Segalanya ni maksudnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah, Rasulullah dan juga apa yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu kesilapan. Satu kesilapan. So mulai hari ini, mulai saat ini, tahu Ustazah, faham. Kita tak ada fikir macam gitu pun, sangat dah sekarang. Sangat dah sekarang tu maksudnya masih ada fikir lagi macam itulah. Tak maaf. Kita fikir masih ada macam, kalau tak ada suami aku meninggal ni, aku boleh ke hidup balik. Allahu Akbar, hidup. InsyaAllah Allah bagi hidup. Kecuali kita memang mati, sehidup semati, dua-dua meninggal dunia. Dan hari yang sama, waktu yang sama, dikuburkan yang sama, dikapankan yang sama. Kapankan yang sama tak boleh. Salah. Saya silap tu. Dia diuruskan yang sama, di liang lahat yang sama. Contoh begitu. Maka kita jangan buat kesilapan ini. Walaupun kita pernah berfikiran begitu. Tengok hari-hari suami kita tu, mungkin hari ini adalah hari terakhir aku melihat wajahnya. Kita tengok anak kita hari-hari, mungkin itulah hari terakhir kita akan melihat wajahnya. Hari ini melihat saya, hari ini petang ni, Allahumma salli ala Muhammad, boleh jadi inilah petang yang terakhir boleh bertemu dengan saya. Walaupun dekat online je. Dekat online. Tapi malam nanti tiba-tiba nampak lagi Ustazah, rezeki lah. Umur saya panjang lah maksudnya. Dan umur semua sahabat-sahabat pun akan dipanjangkan oleh Allah. Tetapi dalam kepanjangan nikmat usia ini, Allahumma salli ala Muhammad, jangan buat kesilapan ini. Jangan rasa ia kekal. Kita kena bersedia. Bila masa sahaja
Allah boleh tarik nikmat ini. Maksud nikmat ini apa? Nikmat hidup, dan kita akan meninggalkan dunia ini tanpa kita sedari sebagai hamba. Pengajaran pertama, bahawa Nabi SAW apabila bertemu dengan sahabat, Nabi akan menyantuninya. Ini ilmu. So setiap kali kita bertemu dengan mana-mana sahabat kita yang sungguh-sungguh kita menyintai dan mengasihinya kerana Allah, maka santuninya lah dengan baik. Saya pasti ibu-ibu semua ada ruang dan peluang untuk duduk bersama para sahabat. Ini cerita sahabat, bukan adik-beradik. Ini bukan keluarga besar kita. Tetapi keluarga besar berkaitan dengan ukhuwah Islamiah ini. Pengajaran pertama, Nabi Muhammad SAW meminta supaya kita berasa diri kita orang asing. Nasihat Nabi, kat dunia ni jadi orang asing. Ataupun sedang bermusafir. Apa maksudnya? Orang yang bermusafir tidak sama dengan orang yang Allahumma salli ala Muhammad, orang yang ingin berpindah kepada satu tempat ke satu tempat lain. Orang yang bermusafir ini dia bawa bekalan sikit je. Barang yang akan menjadi keperluan sahaja baginya dalam perjalanan. Ini orang musafir. Dia tak akan bawa rumah dia sekali kalau dia nak bermusafir. Paling-paling tidak dia bawa satu beg. Luggage, batu beg, sandang belakang ataupun handbag. Itu kita, manusia biasa. Dan keperluan. Manakala orang yang berpindah pula, dia akan membawa seluruh apa isi dalam rumah tu untuk pergi tempat yang satu lagi, rumah yang lebih baik atau rumah baru, ataupun tempat yang baru, ataupun pekerjaan yang baru, dan dia kena berpindah. Maka cerita orang bermusafir ini layaknya hanya akan diterima 3 hari saja. Bermusafir. Layaknya diterima 3 hari. Dan dia tidak akan memikul bebanan yang banyak dan bekalan yang banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka keperluan 3 hari ini mencukupkan dia untuk mendapat nikmat sebagai tetamu pada satu-satu tempat dan pada waktu-waktu yang telah ditentukan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi, kalau kita ni pergi musafir, kita takkan suka bawa berat-berat. Tapi kita buat apa yang diperlukan sahaja supaya perjalanan kita itu selesa. Ini kat dunia tau kan. Kat dunia kita nak selesa. Is it? Kita nak bagnya elok, kenderaannya baik, kapal terbangnya boleh dipercayai, boleh terbang. Kita tak kenal pun pemandu pula. Kapal terbang pun pemandu. Pilot dia tak kenal pun. Pilot dia kita tak kenal. Tapi kita confident je masuk, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kita baca doa tu. Itu untuk kalau atas langit terbang. Kalau naik kenderaan pula, tiba-tiba kita ni naik kenderaan, naik bas lah. Kadang-kadang kita pun tak kenal pemandu bas tu. Tapi ada bolehlah berkenalan kalau pemandu bas. Kalau pilot kita tak boleh lah. Cuma kita akan dengar. I'm your captain for your... contoh macam itulah. Saya tak pandai. Contoh. So kita hanya mengenali mereka hanya dalam beberapa ketika saja. Tetapi kita yakin dengan mereka. Ketahuilah. Kita tidak berpindah daripada alam dunia menuju ke alam akhirat ini. Tetapi di dunia ini hanya bermusafir. Maksudnya bekalannya tak banyak. Tetapi hari ini kita nak mencari bekalan yang bijak untuk kita bawa. Usaha yang bijaksana, masa yang diberikan oleh Allah ini, waktu yang paling kritikal dalam kehidupan kita, sama ada kita masih muda ataupun kita sudah berusia, semuanya adalah masa-masa dalam kritikal yang kita tak tahu bila masa kita akan dipindahkan oleh Allah. Dan ketika itu, kita sudah tidak jadi orang yang bermusafir. Dan harta yang banyak di dunia ini, dia tak boleh dikumpul kat dunia ni dan disimpan. Kat dunia tak boleh. Disimpan, dikumpul, tak boleh sebenarnya. Tetapi, ketika mana kita mengingati ada satu tempat yang akan kekal kita tinggal dan dia ada kaitan dengan masa depan yang kekal. Dia masa depan yang kekal, masa depan yang abadi ni. Kena letak future planning kita ni adalah untuk yang kekal. Tetapi kita akan laksanakan di dunia ini yang sementara ini. Ketika mana kita nak betul-betul pulang bertemu dengan Allah seperti mana ayat Suratul Kahfi
ayat 110. Sanan daripada Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Kahfi ayat yang terakhir itu, ya, ayat 110 itu, Allah mengingatkan kepada seluruh umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini bekalan. Bekalan inilah yang nak dibawa. Walaupun ada dalil lain yang menunjukkan bahawa kita perlukan membawa bekalan, dia ada dua bekalan yang paling besar, peringatan, dua pengajaran yang diberikan. Jangan buat silap dalam kehidupan, iaitu kita rasa kita akan kekal kat dunia, kemudian kita rasa tenang aja kat dunia tanpa membawa bekalan. Jangan begitu. Pesanan di dalam suratul Kahfi ayat yang terakhir itu, sahabat-sahabat, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah sekalian, kalau masing-masing ada Al-Quran dan ada mushaf, ataupun dah hafal ayat 110 itu, yang menunjukkan bahawa cerita tentang mukjizat Nabi SAW itu adalah kepada seorang Nabi yang mana dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti kekuasaan Allah, di mana Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah dan juga manusia, walaupun disebutkan sebagai manusia biasa, tetapi dia dikurniakan, baginda dikurniakan sallallahu alaihi wasallam satu mukjizat yang memberikan gambaran bahawa sesungguhnya kita juga manusia yang diberikan izin oleh Allah untuk hidup di dunia ini, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada baginda untuk mengingatkan kepada seluruh umatnya yang juga manusia, basyarun mislukum, qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Katakanlah wahai Muhammad bahawa aku ni, kata Nabi Muhammad, adalah manusia seperti kamu. Cuma bezanya aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada yang layak disembah melainkan Allah yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Ini bekalan ni. Dengar baik-baik ni. Siapa-siapa yang nak bertemu dengan Allah, siapa-siapa yang bersedia untuk bertemu dengan Allah. Kalau tanya saya petang ni, saya cuba cakap dengan diri saya, apa pun yang berlaku, saya serahkan diri saya pada Allah. Bersedia ke tak bersedia, kalau Allah nak tarik, kena bersedia. InsyaAllah, tabarakallah. Ibu-ibu pun kena fikir begitu, kerana Allah dah ingatkan dalam suratul Kahfi ayat 110 ini, faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa nak bertemu dengan Allah, siapa nak berjumpa dengan Allah, siapa nak bawa bekalan akhirat bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihah. Falyamal amalan salihah. Ustazah tak pernah ke nak ingatkan semua orang untuk berbuat baik? Ini bukan ingatan saya, Kak. Saya hanya menyampaikan saja. Ini adalah perintah Allah. Apabila dia cerita tentang perintah Allah, dia adalah satu perkara yang sebenarnya sama ada dia satu kewajipan ataupun satu kepentingan yang perlu kita betul-betul mengambil cakna dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Dia sama ada wajib ataupun dia sunat sahaja. Maka peringatan Allah hari ini daripada suratul Kahfi ayat 110 ini, falyamal amalan salihah. Maka berbuat baiklah. Bagi menyempurnakan segala hajat kita di dunia, nak bagi mudah hajat kita makbul, buat baik. Buat baik ni bukan senyum saja tau. Itu salah satu daripadanya. Buat baik ni bukan tolong orang saja tau. Itu salah satu daripadanya. Buat baik ini salah satu daripada tafsir daripada ayat ini yang ada kaitan dengan amalan salihah. Allah telah bekalkan kita harta. Allah telah bekalkan kita keluarga. Allah telah bekalkan kita pasangan. Allah telah bekalkan kita pekerjaan. Allah telah bekalkan kita masa. Ini semua adalah aset yang paling besar untuk kita fikirkan, macam mana nak jadikan dia satu perkara baik yang akan menjadi bekalan kita menuju untuk bertemu dengan Allah. Menuju akhirat bermaksud bertemu dengan Allah. Jangan sampai kelak di hari akhirat Allah tak nak pandang kita.
Jangan sampai Allah tak pandang kita. Macam mana Allah boleh tak pandang kita ni? Antara sebab Allah tidak memandang kita di hari akhirat kelak, apabila kita juga tidak mengindahkan segala perintah Allah walaupun berupa satu perkara yang tidak diwajibkan. Ini perkara sunat je ni. Buat baik ni. Buat baik ni adalah perkara sunat. Perkara sunnah saja, perkara sunat. Hukumnya kalau buat dapat pahala, tak buat tak apa. Buat baik yang. Lain dia kalau perintah tentang Allahumma salli ala Muhammad, ketaatan kepada Allah. Tetapi dengan buat baik ini rupanya dia boleh menambah ketaatan kepada Allah. Yang wajib tak boleh tinggal. Betul? Yang haram wajib ditinggalkan. Yang harus kita boleh fikirkan macam mana nak jadikan dia perkara yang berpahala dan menjadi bekalan. Yang sunat kalau nak buat, buatlah. Tak nak buat pun tak apa, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan saya, kalian ni nak tinggal terus di dunia ke sekarang ni bersedia untuk balik ke akhirat? Tak payah jawab pakai suara, tulis saja. Tulis kat tepi tu, tulis bersedia ke tak bersedia. Aku dah cakap aku belum sedia tadi ni. Kau jangan ikut aku. Kalau korang dah bersedia, so malam ni Allah akan pak bersedia tu. Bersedia tu maksudnya dah boleh lah jumpa dengan Allah. Oh, terus belum bersedia semua ni. Terus belum bersedia. Okay. Kita belum bersedia kan? Kalau belum bersedia, inilah persediaannya. Apa persediaannya? Dalam apa jua waktu, apa jua keadaan, apa jua hal dalam dunia ini, kita jangan rasa kita dah cukup banyak buat baik. Buat amalan baik tu jangan rasa banyak. Kita akan kena rasa hari-hari kebaikan kita ni tak cukup banyak. So setiap kali ada waktu dan ruang diberikan oleh Allah, buatlah baik. Sebab itu apabila saya ditanya mana-mana kelas yang kadang-kadang dia on the spot macam gini kan. Ini kelas paling selalu on the spot lah. On the spot ni maksudnya tak sampai beberapa jam, tak sampai 1 jam ataupun 20 minit, 30 minit, 40 minit. Ustazah, boleh tak? Boleh tak buat kelas? Contoh je tu kan. Tapi sebenarnya bukan kelas ni, ada satu lagi kelas. Dia lagi lah. Ada satu lagi kelas, dia baru ni. Yang petang-petang tu. Nak ceritanya bila Allah beri jemputan saya nak cerita jemputan Allah ni. Bila jemputan, Ustazah, boleh tak buat kelas contoh itu? Jemputan tu memang daripada Kak siapa yang mesej saya petang tadi? Kak Rosia kan? Kak Rosiati. Betul nama dia? Kak Rosiati kan? Kak Amira? Rosniati. Oh, Rosniati. Minta maaf Kak Ajam, minta maaf. Kak Rosniati. Tak maaf. Jadi Kak Rosniati ni adalah antara insan yang dipilih oleh Allah nak berbuat baik petang ni. Dia try dia punya rezeki dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan saya cakap, saya on the way balik, mudah-mudahan bolehlah tunggu sekejap buat urusan sebab petang balik ni ada sedikit perjalanan yang mungkin lambat sikit. Tapi Alhamdulillah Allah bagi izin. Ini semua adalah jalan-jalan bekalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam perhentian di dunia ini, wahai sahabat-sahabat, ibu-ibu, Puan Hajah dan seluruh hadirin hadirat yang bersama, kita bila singgah dekat dunia ni dengan hajat yang besar, dengan niat yang banyak, dengan keinginan ataupun apa nak cakap angan-angan ataupun impian, kita nak bawa impian dan hajat kita tu ke mana sebenarnya? Kalaulah hari ini kita pergi majlis ilmu, kena cakap dalam kepala dan fikiran kita, letak dalam hati kita, ya Allah, hari ini aku singgah majlis ilmu adalah semata-mata kerana-Mu, dan mudah-mudahan aku membawa bekalan menuju akhirat untuk bertemu dengan-Mu bila singgah ke majlis ilmu. Ataupun bukan singgah ni, ni memang daripada tadi tak keluar-keluar ni. Mungkin yang keluar masuk tu agaknya line-nya tak berapa clear lah kan.
Tapi tak ada masalah. Dia usaha masuk lagi, Allah pandang, Allah catat, dan persinggahan ini akan menjadi satu perkara yang sangat-sangat bernilai. Menjadi bekalan untuk bertemu dengan Allah. Inilah hakikat dunia, bahawa sesungguhnya, sekali lagi diingatkan untuk diri saya, keluarga dan seluruh sahabat anda yang bersama. Lebih daripada 100 orang yang mendengar dekat Google Meet ni, dan lebih daripada 20 orang yang mendengar dekat, cuma 20 orang je dekat FB saya petang-petang ni. Biasa memang kalau petang-petang 20 lah. Tapi ni amazingly lah. Masya Allah, dengan izin Allah ni, Google Meet ni petang-petang boleh ada 100 lebih orang ni. Ya Allah, maha baiknya Engkau. Maha baiknya Engkau ya Allah. Memilih kami untuk mencari bekalan menuju akhirat-Mu ya Allah. Walaupun kami cuma singgah, aku pun tak berapa faham lah apa Ustazah Nulia ni cakap sebenarnya. Dia cakap ulang benda yang sama. Macam benda semalam dah cakap, hari ni cakap lagi. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Zikir itu adalah diulang-ulang. Ilmu yang diulang-ulang akan menjadi bekalan. Walaupun kalian sudah mendengar hampir 200 kali ataupun 300 kali, sampai kita rasa macam dah bosan nak dengar. Tetapi, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Ada satu lagi lebih besar. Kan dua kan, Nabi SAW mengatakan, yang awal tadi, jangan buat kesilapan besar dalam kehidupan. Bila kita tahu dunia ini akan ditinggalkan. Kemudian jangan terlalu mengharap dengan makhluk di dunia ini, sehingga kan kita lupa untuk menyerahkan kita punya tawakal kita kepada Allah dan penyerahan kita kepada Allah. Maka satu lagi pesanan Allah SWT dalam suratul Kahfi ayat 110 itu, ini adalah nilaian bekalan yang lagi besar selain daripada beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kita jangan syirikkan Allah dengan makhluknya. Ini kalau orang tak ajak aku ni, aku tak boleh buat ni. Ini kalau ustazah tak ingatkan ni, aku lupa ni. Betul lah ustazah, kalau ustazah tak ingatkan, kita orang lupa. Contohnya kan, ustaz tak ingatkan, kita akan lupa. Bermula daripada saat ini, ya Allah, ketika mana aku lupa, Kau datangkanlah aku, mereka yang mengingatkan aku kerana-Mu ya Allah. Bukan kerana dia pandai, dia bijak ataupun dia tahu, tak. Ini izin Allah. Ini bekalan menunjukkan bahawa kita takkan bergantung harap dan menjadikan manusia sebagai tempat bergantung. Bukan ustaz, bukan sahabat baik, bukan admin Gema Nur Iman. Gema Nur Iman kan? Betul? Ya. Bukan admin Gema Nur Iman. Kesemua hanya sebagai perantara yang diberi izin oleh Allah. Tak ada lebih daripada itu. Begitu juga dengan saya. Saya hanya datang dan pergi. Datangnya saya dengan diundang. Undangan ini bukan sahaja daripada Kak Hajah. Siapa tadi? Rosniati Siapa? Rosniati. Kak Hajah Rosniati. Rosniati. Okey. Kak Rosniati. Kak Hajah Rosniati. Tahu maaf. Allah SWT. Bila mana dia buka mesej dia, Bismillahirrahmanirrahim, nak kena tanya ustazah ni boleh tak? Rupa-rupanya Allah lah yang menggerakkan hatinya, jari jemarinya, dan Allah menggerakkan tangan saya untuk memegang handphone ini dan melihat ada mesej masuk, jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa sesungguhnya ni kalau tiba-tiba ustazah kata tak, selalu saya cakap apa kalau saya tak boleh, ini bukan rezeki kita. Tapi hari ini Allah bagi rezeki. Subhanallah. Rezeki apa? Rezeki untuk memahami bahawa hakikat sebenar dunia ini, kalau Allah izin kita akan dapat. Kalau Allah tidak izin, hari ini pun kita belum tentu bertemu. Tapi hari ini kita bertemu, walaupun hanya di online, di Google Meet Live ini. Hadza min fadli Rabbina. Bila kita cerita tentang hadza min fadli Rabbina, ini semua adalah kurniaan daripada Allah. Dan untuk membawa bekalan menuju akhirat ini, pesanan daripada Nabi SAW melalui Habib Ali Zainal Abidin ini,
hafizahullah ta'ala. Wahai pemilik hati. Wahai pemilik hati. Hati kalian miliknya bukan kita punya. Pemiliknya adalah Allah. Tetapi Allah bagi kita pinjam ada hati. Wahai pemilik hati yang dikasihi oleh Allah, yang dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berazam untuk melakukan suatu pekerjaan baik lagi soleh, maka jangan tangguhkan. Sebab itu apabila ada pelawaan, Ustazah ada petang ada kelas, buat Ustazah free tak nak buat kelas? Kalau saya ingin tangguhkan, saya tak akan jawab mesej tu. Contoh, saya akan biarkan saja mesej, sebab mesej banyak masuk kan. Tapi cerita majlis ilmu, bila kalian dapat hebahan, dapat iklan, dapat tahu, berazamlah. Terus je nak masuk. Walaupun nanti tiba-tiba tak boleh masuk, orang lain tak bagus lah, apalah. Kita pula tiba-tiba tak ada kredit rupanya agaknya. Tiba-tiba lupa nak bayar bil ke apa ke. Tiba-tiba Unify tak hidup kalau kat Malaysia ni. Internet tak stabil ke apa semua. Walaupun duduk kat tepi pantai tu masih boleh ada line tu, Alhamdulillah lah. Selalunya kat rumah je dia stabil kan. Dalam kereta pun ada line lagi. Yang lain-lain duduk dalam rumah stabil macam saya ni. Kalau kat tengah jalan ni, dia akan ada on off. Tak dengar lah Ustazah, sekejap dengar, sekejap tak dengar. Ini ujian untuk berbuat kebaikan. Untuk bersabar. Jadi, wahai pemilik hati, bila kalian ingin melakukan kebaikan, jangan ditangguhkan. Bersegeralah menunaikannya. Jika dikuatiri, kalau kalian menangguhkan, Allah tidak akan mengizinkan. Sebab itu bila ada orang bagi saya peluang untuk buat kelas, Ustazah, macam mana Ustazah boleh cope untuk menerima segala pelawaan-pelawaan dan juga kelas-kelas ni? Jawapan saya adalah hadza min fadli rabbina, dan Allah izin. Hari ini kita dah masuk dalam ni, hadza min fadli rabbina. Semua ini adalah kurniaan daripada Allah. Tak ada yang lebih baik daripada kurniaan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan akhirnya, kalaulah esok boleh kita nak buat perkara ni, belum tentu lagi esok saya hidup. Belum tentu esok saya hidup. Tapi besok kalau saya hidup lagi, Alhamdulillah lah. Kalau nampak saya lagi masih online tu, Alhamdulillah lah. Kalau saya tak hidup lagi tu, dah cerita lain lah kan. Tapi mudah-mudahan bekalan akhir saya, kalaulah hari ini adalah hari terakhir Allah hidupkan saya, kemudian inilah bekalan terakhir saya untuk bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan inilah bekalan yang akan menyelamatkan saya dan kita semua. Jika ditakdirkan oleh Allah, kita buat keputusan dengan segera untuk menerima pelawaan daripada Allah ini, untuk bersama mencari hakikat bekalan akhirat ini. Benar, dunia ini hanya tumpangan. Kita punya istana ataupun rumah hakiki kita adalah yang menanti di hari akhirat. Hari ini, ibu-ibu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sahabat-sahabat, hadirin hadirat, sesiapa yang membaca suratul Ikhlas sebanyak 10 ataupun 11 kali dalam riwayat yang sahih. Ni ibu-ibu ni tengah mendengar ni, boleh je baca suratul Ikhlas ni. Saya tak boleh lah, saya tengah bercakap. Ataupun kita subkan anak kita dekat belakang tu. Sira baca 10. Setiap kali membaca contoh ilmu ini hari ni, kita tumpang kat dunia, tapi tumpangan tu kita buat satu amalan yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Sesiapa yang membaca suratul Ikhlas sebanyak 10 atau 11 kali dalam riwayat yang berlainan, dia akan membina satu mahligai di syurga Allah Azza wa Jalla. Mahligai. Satu mahligai. So satu hari kalau 20 kali, 30 kali, kita kira manusia punya kiraan lah. So ada 3 mahligai satu hari. Kalau setiap hari boleh beramal, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi orang makzurah jangan buat Makzurah jangan buat. Yang tu tak boleh. Walaupun hafal. Ustazah, kita orang hafal lah. Fasih, tajwid, tartib semua. Betul. Tapi tak payah. Kecuali kalian ada periksa. Periksa dengan universiti yang mewajibkan untuk menghafaz. Itu cerita lain. Tapi kalau kita ni makzurah ni, macam saya makzurah sekarang ni, kalau kau kan hafal lah suratul Ikhlas. Siapa tak hafal suratul Ikhlas kat dunia ni? Bagi tahu dengan saya. Bukan marah, tanya. Macam garang gitu. Siapa tak hafal? InsyaAllah semua hafal. Allahu Akbar.
Tapi berapa ramai manusia yang diizinkan oleh Allah untuk beramal? Soalannya. Nak cari bekalan kan? Hari ini saya bagi satu hadis. Allah, ma'zurah itu maksudnya uzur kak. Kita tak boleh semayang. Untuk kahawa tadi yang bertanya tu. Allahumma salli ala Muhammad. Orang perempuan ada waktu dia. Tak boleh solat, tak boleh mengaji. Ustazah, kalau kita niat untuk jadi zikir dan wirid, kalau di ayat Al-Quran, hanya doa nak tidur, doa naik kenderaan aja, itu je yang digalakkan dengan doa makan. Dengar baik-baik. Untuk menjaga ni, okey, saya bagi tahu kelemahan saya. Kenapa Ustazah nak bagi tahu kelemahan Ustazah? Sebab sebenarnya ni kelemahan kita bersama. Bukan saya je. Kita bersama. Bila kita uzur, dia ada satu perasaan yang kita akan malas buat baik. Kemudian kita akan automatically takkan baca Al-Quran. Automatically, of course, kita tak boleh sembahyang. Dalam banyak-banyak perkara kebaikan ni, yang boleh dibuat tanpa perlu bersuci adalah dengan berbuat baik tu dengan harta. Yang tu tak perlu ada dengan bersuci. Contoh, kita berinfak, kita bersedekah, kita berwakaf, kita belanja orang, belanja keluarga. Kan? Siapa-siapalah buat baik begitu. Tetapi kita cuma tak boleh baca Quran, kita tak boleh solat. Tapi selalu kita rungsing, ya Allah, rindunya nak baca Quran ketika makzurah. Tapi kelemahan saya, Allah macam lupakan saya untuk buat perkara tu. Tapi pada saya itu bukan satu kelemahan sebenarnya. Itu satu penjagaan. Kenapa saya kata satu penjagaan? Kalau kita memang betul bukan hafizah, bukan yang menghafal Al-Quran keseluruhannya ataupun 1/3 daripada Al-Quran, juzuk 1 sampai juzuk 10, tak hafal kan kita? Aku pun tak hafal kak. Aku mengaku. Mengaku je lah. Kita tak hafal. Kalau 1/3 daripada Al-Quran kita tak hafal, kita tak selayaknya ketika kita dalam keadaan uzur ini, kecuali kita buat amalan itu nak tidur ataupun nak naik kereta yang saya cakap tu. Naik kereta kan kita baca doa naik kenderaan. Betul? Itu kan ayatul Quran. Sebab kita hari-hari naik kereta, pergi bekerja kan, ataupun naik kenderaan. Manakala hari-hari kita tidur. Siapa yang semalam tak tidur? 2 hari lepas tak tidur? Seminggu ni tak tidur lah. So dia tak baca doa tidur. Tak ada kan, semua orang tidur kan? Kak Amnira tidur tak semalam? Masya Allah. Tidur Ustazah, tidur. Soalan apa Ustazah tanya ni? Soalan yang menjedakkan kita beramal dengan satu perkara yang dibolehkan untuk kalau nak tidur tu boleh baca doa yang ada kaitan dengan ayatul Quranul Azim. Tapi kalau saja-saja duduk macam ini, kan saya saja duduk maksudnya dalam majlis ilmu ke ataupun duduk pegang Al-Quran, tengok tafsir Quran ke ataupun tidak mengajar, belajar. Mengajar diharuskan untuk membaca sepatah ataupun 2 patah ayat Quran tu harus. Tapi belajar tak. Lagi-lagi yang belajar Al-Quran, tajwid, tartil tu memang kena jaga. Takut-takut dia akan menjadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa barakatuh menjadi satu perkara bebanan kelak di hari akhirat. Sebab kita rasa kita hafal lah Ustazah. Nasihat saya untuk diri saya dan semua. Kalau kita tak boleh hafal 10 juzuk daripada Al-Quran, janganlah baca juga suratul Ikhlas itu, kecuali kalau kita nak beramal untuk tidur tu. Tapi selalu tidur pun saya lupa kadang-kadang. Kalau saya makzurah ni. Saya ingat baca apa? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Lepas tu tiba-tiba pagi je. Kelemahan saya. Ustazah tak baca doa ke nak tidur? Baca doa. Satu, itu je yang diamalkan dan itu yang diharuskan. Maka dengan ilmu yang sedikit ini, kita melakukan satu amalan dan amalan itu mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tapi tiba-tiba kita bacalah semua surat ke apa benda, suratul Mulk, walhal kita pada waktu itu makzurah. Kita sebenarnya sedang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Wal na'udzubillah min dzalik. Kalau dengar tak apa. Time dengar tu terhafal, terbaca, istighfar. Kan hafal lah suratul Mulk tu. Tiba-tiba dengar, terbaca. Masa tu kita makzurah.
Wahai pemilik hati wanita-wanita solehah. Istighfar lepas tu. Astaghfirullahalazim, aku terbaca. Aku tak hafal sebenarnya benda ni. Aku terbaca. So dengar-dengar saja pakai telinga. Kalau nak baca dalam hati, maka sebaik kita nak mengumpul bekalan, jangan pula kita mengumpul kemurkaan Allah walaupun nampak macam baik dan betul. Saya minta maaf. Saya rasa kita nak beramal. Tapi kalau ikut nasihat guru saya, kalau engkau orang tak hafal banyak ayat Al-Quran, masa makzurah, tak payah baca sangat pun tak apalah. Kita ada zikir yang lain. Kita ada nama Allah yang untuk diulang-ulang. Kita ada doa yang boleh bukan daripada Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka berusahalah sebaik mungkin. Kumpullah pahala amalan sebanyak yang mungkin. Dan pahala amalan yang paling smart untuk dibuat. Smart Smart pahala dan amalan smart. Amalan smart dapat pahala yang smart. Dan masa yang singkat kepada kita dan boleh membahagiakan kita di hari akhirat antara amalan-amalan sedikit pahala berganda. Cari buku amalan sedikit pahala berganda. Saya pasti sebagian besar sahabat-sahabat ni mesti dah ada punya kat rumah. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat-sahabat, aku macam pernah dengar buku ni macam dah ada. Masuk kita punya shortlist antara buku-buku yang kita nak buat. Amalan sedikit pahala berganda. Ini yang kita kena buat kerana umur kita sangat pendek. Jangan kita menanam dosa-dosa yang pada kita tadi nampak betul. Lagi-lagi orang perempuan selalu keliru perkara ni. Bila dia makzurah je dia rasa dia nak beramal. Tapi amalan itu rupanya tidak diterima. Marahan boleh dikira sebagai satu dosa. Wal na'udzubillah min dzalik. Kerana kita tidak menghafal Al-Quran. Mengakulah dengan Allah, kita tak hafal Al-Quran tu. Alhamdulillah, ada buku tu, Ustaz Muhadir Haji Jol, Hafizahullah Ta'ala. Silakan beramal. Antara amalan yang saya kongsikan hari ini adalah untuk membina rumah kita di syurga dengan membaca Suratul Ikhlas 10 ataupun 11 kali. Dia akan terbina istana kita di hari akhirat, iaitu di syurga Allah. Maka inilah amalan mudah, amalan smart yang boleh kita dapat tempat tinggal kita di hari akhirat. Kalau kita beramal di dunia dan pahalanya itu adalah di syurga, insya-Allah syurgalah tempat kita akan kekal dengan bekalan yang sedikit tapi sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya banyak sangat amalan-amalan yang sedikit tapi pahala berganda. Petang ini amalkan yang satu ini dulu. Kalau sudah beramal, doa pada Allah, Allah bagi istiqamah beramal. Paling tidak, punyalah saya ni lemah iman. Saya nak cakap dari saya. Saya nak cakap betapa konon sibuk sangat kat dunia ni dengan kerja dunia ni. Sebelum tidur, jangan tinggal amalan ni. Dan ditambah dengan amalan dalam buku pahala, amalan sedikit pahala berganda tu, dengan menambah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau berazam sebelum tutup mata 100k, okey. Tapi kalau sebelum tutup mata malam nanti 100k, 10 pun kadang-kadang kita tak jumpa ni. Punya lemah kita punya iman ni. Saya lah, mungkin ibu tak lah. Saya lah. Tetapi hari-hari buatlah. Kalau tak pagi, malam. Kalau tak malam, pagi. Kalau tak pagi, tengah hari, tak pagi, petang. Kerana amalan ini terbinanya mahligai. Dan rumah kita yang kekal di syurga Allah Azza wa Jalla. Maka kita beramal, kita akan memetik dia punya hasilnya. Dan mudah-mudahan bukan amalan sia-sia yang kita lakukan di dunia ini. InsyaAllah. Bimbang. Nampak macam banyak amalan di dunia. Rupanya dia tidak dikira sebagai amalan kebaikan. Malahan, dia adalah amalan yang membawa kepada kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal na'udzubillah min dzalik. Kita bercakap dalam kita punya kehidupan kita sebagai wanita lah khususnya lah. Jadi berhati-hati. Ini adalah hukum dalam syariat Nabi SAW. Maka mudah-mudahan segala amalan-amalan kita yang kecil ini, ketika mana kita dalam keadaan suci, mudah-mudahan
segala-galanya tidak merugikan kita kelak di hari akhirat. Insya-Allah. Ya Allah, Ustazah. Insya-Allah. Insya-Allah. Ada sesiapa yang ingin bertanya? Ada yang angkat tangan tu, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Cuba betulkan bagi salam, Kak. Saya minta maaf. Okay. Assalamualaikum. Saya Assalamualaikum. bagi salam. Jawab dulu. Alright. Macam mana? Saya bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam tu? Aywa, ahsanti. Okey. Silakan Kak Hasnas. Okey, Ustazah. Saya dengar Ustazah cakap tadi, kalau ada gadget kita buka banyak mana yang ada kelas kan. Tak pening kepala ke Ustazah? Okey. Kita nak concentrate tu. Bukan buka semua tu, buka semua dan dengar semua. Ada satu ketika, contoh saya punya tadi, mungkin akak-akak buka dalam masa permulaan saja. 10 minit awal, contoh. Kemudian, perlahankan suara untuk saya ni, contoh. Dan yang kedua tu singgah sekejap untuk 5 minit yang kedua tu saja. Lepas tu, aku rasa petang ni aku nak belajar tentang nasihat buat hati. So kita singgah tadi pada kat situ. Kemudian kita aku niat singgah dengan majlis ilmu yang kedua ini. Kemudian kita kembali pada majlis ilmu yang pertama. Untuk mengekalkan kita berada dalam majlis ilmu. Bukan buka semua. Memang pening lah kalau buka semua memang kita Sebab saya takut sampai satu tahap saya jadi macam nak kata fed up ke apa, sebab berkecamuk kan. Jadi jadi sebab tu saya fokus dekat Gemma Yasin, Gemma betul. Itu sangat betul Kak. Tak salah. Cuma kalau ada ketikanya kita boleh singgah, perkataan singgah je. Cuma sekejap saja. Alright. Kan yang kekal inilah yang akan diberikan ketetapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan bekalan kita kepada akhirat dan bertemu dengan Allah, insya-Allah. Biiznillah. Terima kasih. Lagi satu Ustazah. Minta maaf saya. Saya baca dia kata kita sepatutnya bila nak makan kita sebut bismillah je. Tak ada bismillahirrahmanirrahim dia cakap. Cuma kalau kita nak mengaji, nak mengaji Quran, baru bismillah penuh dia kata. Kalau tidak, kalau nak makan baca bismillah je. Jadi sebab kita dah biasa Ustazah kan. Sebut penuh. Jadi penuh je lah. Tapi ada lagi panjang. Sebenarnya kalau nak makan bukan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja. Daripada doa dia. Ada satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebenarnya doa untuk makan ini adalah bismillah ala barakatillah. Bismillah. Bismillah. Ala barakatillah. Bismillah tu kan depan dia bismillah tadi tu kan? Sambung je lah yang tu. Bismillah ala, saya sambung hi-nya tu. Ataupun bismillah ala barakatillah. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama. Terima kasih. Sama. Yang lain sebelum saya tutup. Ada soalan? Allah SWT Muhammad berkaitan dengan tajuk hari ini pun boleh. Kalau tidak pun boleh. Silakan. Kalau ada. Ustazah, saya nak tanya. Siapa yang nak bertanya ni? Saya Rohani. Ya, silakan Kak Rohani. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah dan sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Okey, Ustazah ada sebut pasal kalau kita masuk uzur tak boleh baca Quran kan. Dia katakan kalau kita dengar bacaan Quran dekat TV ke, dekat radio ke, mana ke, kita tak baca di lisan. Tapi tiba-tiba macam dalam hati tu kan kita susah nak kontrol. Dia macam terikut dalam hati tu. Hati boleh. Macam mana tu Ustazah? Hati boleh. Dalam hati boleh tak masalah. Dalam hati boleh. Okey, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Salam, ya. Ya Kak Israhan. Saya nak tanya sikit Ustazah. Minta maaf ya kalau lain suara tak clear. Silakan Kak Israhan. Saya dengar. Kalau kita baca Al-Ma'surat tu setiap hari, jadi macam amen. Kalau kita boleh baca ke Ustazah? Okay. Sebab saya ada pendapat. Betul. Saya kata kalau kita baca tapi kena niat zikir. Betul. Okey. Tak salah juga. Penjelasan Ustaz. Okey, tak salah. Dia diniatkan sebagai zikir. Pastikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana kita mengamalkan maksurat itu, kita benar-benar menghafalnya. Bukan buka kitab maksurat tu ketika kita ma'dzurah. Bermakna kalau kita masih buka, bermakna kita tak hafal zikir tu. Dia tak jadi zikir kalau tak hafal. Saya minta maaf.
Faham kat situ? So maksudnya kat situ kalau kita makzurah, so dengar sajalah orang lain yang membaca. Sebab saya difahamkan kat Seraihan ni dia ada grup dia sendiri baca makzurah hari-hari. So yang boleh baca tu, kita dengar lah. Yang tak boleh baca ni. Lama kelamaan dia akan menjadi zikir dan dia akan jadi hafazan, tak apa. Tapi kalau belum hafaz, macam saya katakan, lebih baik kita tidak menjadikan dia sebagai perkara amalan. Dengar je lah. Dengar pun dapat kebaikan. InsyaAllah. Wallahu'alam. Itu saja. Ada lain? Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum Ustazah, Norhana di sini. Ya doktor, silakan. Allahumma salli ala Muhammad. Soalan saya, so bila kita mazurah bermakna kalau kita mengajar anak mengaji, so berhenti, tak boleh mengajar lah Ustazah. Mengajar boleh. Mengajar boleh. Okey, kan kita nak tegur dia salah tu? Kalau dia tegur salah, jangan kau tegur semua satu ayat doktor. Okey. Tegur yang salah dia. Jangan ulang. Perasan tak, masa kita buat Al-Kahfi Challenge tu, saya makzurah, saya tegur macam mana? Saya tegur ayat tu je. Jangan tegur daripada awal. Okey. Dia point dia je untuk ditegur tu. Itu Alright. harus. Sebab kita mengajar. Wallahu'alam. Baik. Terima kasih. Sama doktor. Lain? Okey. Saya rasa dah tak ada orang nak bertanya Kak Amnira. Assalamualaikum Ustazah. Ada lagi orang. Siapa? Silakan Kak Saya Salma. saya Kak Salma daripada Bentung. Saya Saya nak tanya tentang Quran tadi yang sama. Baik. Sekiranya dia sebagai guru mengajar Quran kan. Mm-mm. Biasa kalau guru dia akan baca dulu jadi anak murid akan ikut. Mm-mm. Okey, kata waktu tu dia uzur, lepas tu macam mana pula dia nak ngajar? Dia Apa dia? wajib kan? Wajib apa? Wajib ngajar ni ke mana dia wajib lah ngajar tu. Hari yang Al-Quran tak wajib. Al-Quran Hari- tak wajib mengajar. tak wajib ngajar. Dia fardu kifayah. Maknanya cutilah kalau hari yang dia kena ngajar tu. Ya, yeah, exactly. Lagi satu saya nak tanya, ada benda ni ada hadis ke ataupun macam mana nak yang benda ni membenarkan benda ni tidak boleh ngajar? Hadis ke Sebab ada apa? dia dalil yang paling kuat adalah ketika mana kita makzurah, kita memang tak boleh pegang. La yamasru illa al-mutahharun. Suratul Waqiah. Ayat 41 kalau tak silap saya. Betulkan saya kalau saya silap. La yamasru illa al-mutahharun. Pegang tak boleh, baca apatah lagi. Baca, pegang, maksudnya baca, pegang, baca tu semua tidak dibolehkan mengajar. Cutilah, cuti. Bukanlah anak mengaji cuti, tak. Kita boleh dengar dia baca, kita boleh betulkan sedikit saja, bukan semua. Itu yang kita kena belajar jadi guru mengaji ni. Dan dia kena ada ilmu juga, saya minta maaf. Dan perkara ini adalah perkara yang selalu diperbahaskan dan selalu kita rasa kita betul. Berhati-hatilah dengan perkara ini. Kerana kita nak cari bekalan akhirat kan, kita cari bebanan akhirat. Saya minta maaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya rasa itu saja untuk Terima kasih. mudah-mudahan ada kebaikan. Saya doakan semua guru-guru Al-Quran ini akan diberikan taufik dan hidayah berterusan. Kerana ini satu-satu mukjizat daripada Allah SWT yang kalau kita memegangnya ketika mana kita dalam keuzuran, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, bermakna kita melakukan satu dosa yang akan menjadi ujian di hari akhirat nanti. Wal na'udzubillah min dzalik. Maaf Ustazah. Maaf Ustazah, nak kongsi boleh Ustazah. tak Ustazah? Mana satu yang Kalau kita sentuh mushaf yang ada tafsir tak boleh juga kak? tak boleh juga. Kita jagalah kita punya, saya cakap kan, Sebab tu muliakan Ustazah kan. sebab kita tengah dalam keadaan haid, kita dalam keadaan yang tak suci. Kita tak layak pegang benda yang mukjizat daripada Allah SWT ni. Kecuali kita terpaksa. Tak ada orang lain yang tolong kita nak alihkan perkara tu. Tak ada. Itulah. Setengah kata boleh tu, wallahualam, saya belajar daripada guru-guru saya dan ustaz-ustaz saya. Kita kena menjaga. Sebab itu saya cakap tadi, bekalan akhirat kita nak bawa bekalan baik. Takut-takut kita terbawa bebanan nanti. Wal na'udzubillah min zalik. Saya minta maaf. Allahumma Ustazah, assalamualaikum Ustazah. salam. Apa tu? Kalau kita pegang Al-Quran tak boleh kan? Tapi kalau tak ada wuduk pun tak boleh juga kan Ustazah? Tak ada wudu itu kalau tafsir Quran masih boleh. Oh, tafsir Quran masih boleh? Ya, yeah, sebab Oh. dia sebahagian besarnya adalah ada makna. Itu harus hukumnya. Boleh.
Tadi yang kalau kita uzur nak selamatkan, tampung ada lapik, itu boleh. Sekejap je. Tapi kalau lapik kau jangan tengok pula lepas tu. Letak lah, dah selamatkan dah. Tepikan. Okay? Allahu'alam. Okay, satu lagi Ustazah. Jadi satu lagi. Okey, Silakan. kita ni menghafalkan Ustazah. Baik. Contohnya menghafalkan. Lepas tu Al-Quran tu kita buka je. Lepas tu kita jalan-jalan, kita tengok, lepas tu kita hafal-hafal, lepas tu kita jalan lagi, kita tak tutup Quran tu. Boleh kata Ustazah? Kalau tengah uzur, tutup je lah kah? Bukan uzur. Masa tak uzur? Tak uzur tak ada Masa masalah. tak apa, Quran tu terbuka je tak apa Ustazah. Maksudnya Quran tu itu terbuka Kalau je. dia memang ada tempat khusus, akak letak, ada bilik khusus, Quran tu, dan tak ada perkara lain yang mengganggu, hukumnya harus. Tak ada masalah. Okey. Tapi kalau dia tak ada tempat khusus, maksudnya kita cuma ada meja satu kat situ, maka tutup lebih baik lah. Contoh lah. Kan kita sekarang dah rumah kita kan zaman baru ni advance kan. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ada mihrab kita ada bilik Al-Quran kita, ada bilik mengaji kita. So kalau kat situ tak ada masalah. Tetapi kalau kita tak baca, sebenarnya para alim ulama lebih menggalakkan untuk menutup lah. Tapi akak tanya boleh ke tak? Hukumnya harus, tak ada masalah. Tapi kalau tutup, lebih baik lah. Macam tu lah kalau tak dibaca. Sebab kalau kita menghafal, senang kita kalau buka tu kita datang, kita tengok gitu. Betul, tapi ketika masa kita datang. Ketika kita datang tu, kita masih boleh membukanya semula. Wallahu'alam. Minta maaf. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Okey, Maaf ini Ustazah. Silakan. Kongsi sedikit ya Ustazah. Sebenarnya kita sesama makhluk Allah itu bukannya tidak boleh ya Ustazah untuk tidak merendahkan satu sama lain ya Ustazah. Tak boleh. Sama Tak sekali. boleh ya. Jadi maaf nih ya Ustazah, apabila Ya? ayat Oh tak dengar dia. jangan kau merendahkan Saya tak orang dengar. tidak kita rendahkan itu kan mungkin walaupun kamu tahu apakah salah saat itu saja hanya saja. Jadi ada narasi seperti ini jangan pernah rendahkan. Kak Rianti, Ya. suara Kak Rianti putus-putus. Saya tak Ya. berapa dengar soalan Kak Rianti sebenarnya. Oh. Kak Rianti, saya rasa Kak Rianti boleh tulis saja. Kak Rianti tulis, nanti ya. Kak Amira akan copy paste tu, nanti dia akan tanya dengan saya. Nanti Kak Amira saya akan bagi jawapan kepada Kak Amira kemudian lah insyaAllah. Boleh Ya, baik. Boleh, kerana sekarang dah 6.30, kita nak dah maghrib, dah sebagai tempat dah maghrib. Dan kita pun nak bertemu dengan maghrib dekat Semenanjung ni. Mudah-mudahan ada kebaikan. Hari ini punya cerita adalah bekalan akhirat. Jangan tiba-tiba kita mencari bekalan dan bawa bekalan. Rupa-rupanya kita terbawa bebanan yang kita rasa benda tu betul untuk kita. Tapi rupa-rupanya ia satu kesilapan yang tidak kita berhati-hati supaya tidak melakukannya. Mudah-mudahan Allah akan menjaga kita semua supaya tidak terpedaya dengan hasutan daripada syaitan. Saya minta maaf, bukannya mengaji Al-Quran itu tak bagus. Tetapi apabila cerita tentang hukum dan syariat Nabi Muhammad SAW, lebih bagi kita seorang wanita, perkara ini kita perlu bertegas dan berhati-hati. Takut-takut dia menjadi bebanan kita kelak. Wal na'udzubillah min dzalik. Untuk akhirnya saya mohon maaf jika saya ada tersilap kata, tersalah bicara, mungkin tersalah maklumat ataupun tersalah ilmunya, tegurlah saya. Mudah-mudahan ada kebaikan bersama pada petang ini. Saya dengan rendah hati mengucapkan syukur dan terima kasih. Saya serahkan kepada Kak Amnira untuk menutup bagi pengajian kuliah asar bagi Gema Nur Iman ini. Silakan Kak Amnira. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakillah khairan katsira. Barikilah, nak kena tegur dia, cobek juga kakak ni. Barikilah, saya perempuan, betul ah? Barikilah. Barakallah Ustazah. Maaf. Tak apa. Allah SWT Muhammad. Masya Allah. Okay. Teruja dengar, Masya Allah. Allah. Dunia ni bukan tempat tinggal,
tapi tempat untuk meninggal. Jadi bersegeralah dalam membuat kebaikan, jangan tangguh-tangguh. Rumah kita ialah di akhirat nanti, masya-Allah. Mudah-mudahan baik-baik je. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan majlis kita setiap hari. Jadi sebelum menutup majlis, jika saya buat sedikit ibahan Ustazah, kuliah malam ni Silakan. pada pukul 8 malam kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan bacaan surah Yasin, tahlil, doa, tazkirah dan surah Al-Mulk. Pada pukul 9 malam talaqi Al-Quran JNI bersama Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Salih. Dan pada pukul 9.15 malam kuliah Isyak kita ada Ustaz Al-Fadil Wan Abdul Halim bin Muhammad Yusof, tafsir surah At-Takwir siri yang ketiga. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman. Mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik itu dan kelemahan itu datang daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita, Ustazah. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadilah Ustazah membacakan tasbih kifarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'aana وصلاتنا وهاجاتنا وتوبتنا وعملنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتعملنا وقراءتنا وتجمعنا وتحفظنا وتفاعلنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين إنك السميع الدعاء. Ya Allah, sekiranya segala ilmu yang kami peroleh ini membuatkan kami memahami segala perintah dan segala sunnah Nabi-Mu. Berikan kami jalan kemudahan, ya Allah. Jika sekiranya ada perkara-perkara yang kami kurang memahami, berikan kami jalan untuk mempelajari berterusan, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا ستار يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل ya. Sekali lagi saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah kita semua. Billahi taufiq al-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kongsi ilmu. Azamin Fadrobina. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dapat berjumpa lagi Ustazah, insya-Allah. InsyaAllah, bismillah, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah, masya-Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.